Jadi daripada Sayyidina Abil Hasan, Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Jadi perawi ini ialah anak kepada Sayyidina Ali, iaitu Sayyidina Hasan. Jadi dinyatakan dalam matan ni Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafaz Sibti ni bermakna cucu. Tapi lafaz Sibti kebiasaannya digunakan pada cucu lelaki daripada anak perempuan. Sekiranya cucu lelaki daripada anak lelaki, kebiasaannya dipanggil Hafidun. Jadi kita maklumlah bahawa Sayyidina Hasan dia ialah cucu lelaki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada anak perempuan baginda Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dan kemudian dalam nas tadi nyatakan dia ada dua gelaran lah. Pertama sekali ialah Sibti Rasulillah, cucu lelaki daripada anak perempuan. Dan gelaran kedua ni ialah Waraihanatihi. Jadi lafaz Raihanah ni diambil daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud Nabi menceritakan tentang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, adik-beradiknya, dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huma, kedua-dua mereka, raihanataya minad dunya, dua wangianku daripada dunia, dan satu riwayat minal jannati. Jadi raihanah ni dalam syarah ni dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kegembiraan baginda, keseronokan baginda apabila melihat kedua-dua cucunya, dan keseronokan baginda maksudnya memandang kepada mereka, bersama-sama dengan mereka. Jadi Nabi gambarkan keseronokan tadi itu seolah-olah seseorang tadi gembira apabila berhadapan dengan satu pokok yang berbau amat wangi, dan apabila wangian tadi dapat dihidu oleh diri. Maksudnya apabila kita lihat satu pokok yang wangi dan bauan tadi dapat dirasai, maka seseorang tidak akan merasa amat gembira. Jadi kerana lafaz Raihan daripada sudut asalnya dia membawa makna satu pokok yang amat wangi. Itu daripada sudut asal bahasa ni dia membawa makna sejenis pokok. Dan dalam syarah ni dinyatakan juga bahawa Raihan juga digunakan di dalam bahasa Arab dengan makna ar-rizq, maksudnya rezeki. Jadi digelar juga anak sebagai rezeki kerana dia tadi ialah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam syarah ni nyatakan anak ialah rezeki, wangian, kegembiraan kepada ibu bapanya ila sab'in, sehinggalah dia tadi berumur 7 tahun. Maksudnya dia tadi menggembirakan, penyejuk mata dan hati kepada kedua ibu bapanya sampailah berumur 7 tahun. Wa wazirun ila sab'in akhar. Kemudian daripada umur 7 tahun jadi sampai kepada umur 14 tahun, dia ialah pembantu yang amat kuat. Wa ba'da zalika imma sadiqun hamim wa imma aduun mubin wal iyaz billah. Kemudian penulis kata dalam syarah ni, selepas daripada 14 tahun, anak tadi sama ada teman yang amat rapat ataupun musuh yang amat nyata. Jadi kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan tersebut bergantung kepada pentarbiyahan ibu bapa tadi. Jadi kita sambung radhiyallahu anhu wa an abihi. Jadi dalam syarah ni dia akan menceritakan sedikit tentang riwayat hidup salah seorang daripada cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Al-Hasan. Jadi Sayyidina Al-Hasan dilahirkan di Madinah pada tahun ketiga daripada penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia ni lebih besar daripada adik-beradiknya, iaitu Sayyidina Husain, lebih besar setahun. Setengah riwayat mengatakan kurang dan setengah riwayat mengatakan lebih daripada setahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengazankan di telinganya semasa kelahirannya, dan Nabi menggelarnya dengan An-Naqi, maksudnya amat bersih, was-Sayyid, dan Nabi menggelarnya sebagai penghulu. Wa kannahu bi Abi Muhammad, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama panggilannya dengan nama Abu Muhammad. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menamakannya dengan Al-Hasan. Dan dinyatakan dalam syarah ni nama Al-Hasan tidak pernah diketahui digunakan oleh mana-mana manusia di zaman jahiliyah. Begitu juga dengan nama Al-Husain, kedua-dua nama tadi tak pernah dipakai. Dan diriwayatkan daripada Al-Bara bahawa sesungguhnya dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW meletakkan Sayyidina Al-Hasan di atas bahu baginda. Kemudian Nabi SAW berkata,
wahai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku amat mencintainya, maksudnya kepada cucunya tadi Al-Hasan, fa'ahibbahu, maka wahai Allah Subhanahu wa taala, cintailah cucuku ini. Dan telah sah dalam hadis Nabi SAW bersabda, siapa yang mencintaiku, maka hendaklah dia tadi mencintai Al-Hasan. Dan sampai kalau orang yang mendengar ungkapanku ini dan menyaksikannya kepada orang yang tidak hadir, wahai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku amat mencintainya, dan kau cintailah wahai Allah Subhanahu wa taala siapa saja yang mencintai Sayyidina Hasan, dan cintailah orang yang mencintainya. Nabi doakan ulang Nabi doa tadi selama 3 kali ya. Dan satu ketika diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluar daripada solat fajar setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa malam, maksudnya setelah beberapa hari kewafatan baginda, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berjalan di sebelah Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba Sayyidina Hasan, maksudnya cucu baginda tadi, melintas di hadapan Sayyidina Abu Bakar sedang bermain-main dengan pemuda, dengan kanak-kanak. Lalu Sayyidina Abu Bakar memegangnya, mendukung Sayyidina Hasan dan berkata, bi abi syabihun bin Nabi, demi bapaku bahawa sesungguhnya Sayyidina Hasan ini amat menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa syabihan bi aliin, tak serupa pun dengan raut wajahnya dengan bapanya sendiri, iaitu Sayyidina Ali. Dari dalam syarah nyatakan bahawa sesungguhnya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dia adalah orang yang amat pemurah. Satu ketika dia mendengar satu orang manusia memohon, berdoa, meminta daripada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan 10,000 dirham. Dia dengar orang berdoa, wahai Allah Ta'ala, kurniakan kepadaku sejumlah wang ini untuk hajat, untuk keperluan diriku. Maka serta-merta Sayyidina Hasan balik ke rumah dan menghantar duit tersebut kepada orang tadi. Dan diriwayatkan satu ketika Sayyidina Hasan bersama-sama dengan adik ini, iaitu Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, melintas di sebelah seorang tua, seorang perempuan yang tua. Kemudian perempuan tersebut menyembelihkan seekor kambing kerana meraihkan kedua-dua cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba suami ini berasa marah. Maka untuk meredakan keadaan tersebut, maka Sayyidina Hasan, maksudnya perempuan tadi menyembelih seekor kambing sahaja, tapi Sayyidina Hasan menghantar sebagai balasan dan gantian 1,000 ekor kambing dan 1,000 dinar. Dan begitu juga Sayyidina Husain menghantar 1,000 ekor kambing dan 1,000 dinar. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya Sayyidina Hasan telah mensedekahkan, telah menginfakkan keseluruhan hartanya. Maksudnya dia keluar daripada keseluruhan hartanya marratan ini sebanyak 2 kali. Maksudnya 2 kali dia mensedekahkan keseluruhan hartanya. Wa qasamallahu fi malihi 3 marat, dan dia telah membahagikan hartanya kepada 2, antaranya dengan bersedekah di jalan Allah sebanyak 3 kali. Dan antara tawaduknya Sayyidina Al-Hasan, satu ketika dia berjalan di sebelah kanak-kanak, dan bersama-sama dengan kanak-kanak tersebut ada roti-roti yang telah pecah-pecah. Lalu mereka memanggil Sayyidina Hasan untuk makan bersama-sama mereka. Lalu Sayyidina Hasan tadi turun dan makan bersama-sama dengan kanak-kanak tersebut. Dan satu ketika Sayyidina Hasan melintas di sebelah satu kumpulan orang miskin. Yang orang miskin tadi sedang meminta sedekah di tepi-tepi jalan. Dan mereka tadi sedang makan pecahan-pecahan roti di atas pasir. Dan Sayyidina Hasan tadi berada di atas tunggangannya. Lalu dia memberi salam kepada orang fakir miskin tersebut. Lalu mereka berkata, marilah bersama-sama kepada makan tengah hari bersama-sama kami, wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Hasan berkata, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang sombong. Kemudian Sayyidina Hasan turun dan duduk bersama-sama mereka di atas tanah, makan bersama mereka, kemudian memberi salam kepada mereka lalu menunggang semula. Kemudian Sayyidina Hasan berkata, sesungguhnya aku telah memperkenankan jemputan untuk makan bersama-sama kamu, maka hendaklah kamu hadir apabila aku menjemput kamu. Jadi orang miskin berkata, ya, baiklah. Jadi Sayyidina Hasan membuat satu waktu atau memberikan satu waktu yang tertentu untuk dihadiri oleh orang-orang fakir miskin tersebut. Kemudian Sayyidina Hasan menyediakan makanan-makanan yang amat banyak, dan makanan-makanan yang amat baik untuk dihidangkan kepada fakir miskin tersebut. Dan setengah riwayat mengatakan bahawa sesungguhnya Sayyidina Hasan tidak makan bersama-sama dengan ibunya dalam satu hidangan. Ibunya itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Maka ibunya bertanya kepada Sayyidina Hasan, mengapakah kamu tak makan?
bersama-sama denganku. Maka Sayyidina Hasan berkata, aku takut sekiranya aku nak ambil satu-satu makanan, tetapi mata ibuku telah memandang kepada makanan tersebut. Lalu aku telah mendahului ibuku dalam keadaan aku tidak sedar. Maka jadilah aku anak yang derhaka kepada ibunya. Kemudian ibunya berkata, Sayyidah Fatimah berkata, Kul ma'i, makanlah bersama-samaku. Sesungguhnya aku telah menghalalkan, aku telah memaafkan sekiranya semua perkara itu berlaku dan akan datang. Maka jangan kamu fikir lagi dah masalah tadi. Famtasala, maka Sayyidina Hasan pun mentaati arahan ibunya. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Al-Hasan, dia berkata, aku amat malu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk aku bertemu dengan Allah Taala, padahal aku tak pernah berjalan pun menziarahi Kaabah. Maka dengan sebab itu dia tadi menunaikan haji selama 25 tahun, 25 kali lah, daripada Madinah dengan berjalan di atas kedua kakinya. Padahal dalam rombongannya tadi, dia kata ada unta-unta, tunggangan-tunggangan, kenderaan-kenderaan yang amat mewah diiring depan dan belakangnya. Dan Sayyidina Hasan dilantik menjadi khalifah setelah kewafatan bapanya iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dengan dibaiatkan oleh lebih daripada 40,000 orang. Jadi Sayyidina Hasan kekal sebagai khalifah lebih kurang dalam tempoh 6 bulan di semenanjung tanah Arab, di Yaman, di Iraq, di Khurasan dan di beberapa tempat yang lain. Kemudian sifat lemah lembutnya, sifat kemurahan hatinya dan waraknya menyebabkan dia tadi meninggalkan menjadi khalifah tersebut, dan dia menyerahkan jawatan tadi kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu supaya umat Islam tadi tidak lagi bertelagah. Maksudnya dia tadi menyerahkan pemerintahan dari kepada Sayyidina Muawiyah untuk mengelakkan berlakunya peperangan antara dua pihak. Kerana Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan tadi mengetahui bahawa sesungguhnya tidak akan menang mana-mana pihak melainkan setelah gugur syahid ramai dari kalangan mereka. Maka Sayyidina Hasan berkata, kemaslahatan ialah untuk menyatukan umat Islam, untuk menjauhkan mereka daripada peperang dan menuntut kebaikan kepada umat Islam dan memelihara darah umat Islam daripada ditumpahkan. Maka oleh sebab itu dia tadi menyerahkan jawatan tersebut kepada Sayyidina Muawiyah. Maka ada satu orang berkata kepadanya, wahai Assalamualaikum, maksudnya memberi salam kepada Sayyidina Hasan. Lalu dia kata, ya muzillal mu'minin, wahai orang yang menghinakan orang beriman. Maksudnya sepatutnya dipanggil sebagai Amirul Mukminin, tapi apabila dia meletakkan jawatan tersebut seolah-olah dia tadi menghina orang Islam. Maka Sayyidina Hasan berkata, lastu bimuzillihim, aku bukan menghina orang-orang beriman, tapi aku tidak suka untuk menyebabkan kamu tadi berperang semata-mata kerana nak merebut kerajaan. Jadi apabila Sayyidina Hasan meninggalkan jawatan tersebut, maka terzahirlah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sabda baginda sallallahu alaihi wasallam tentang Sayyidina Hasan tadi. Maksud Nabi SAW semasa hayatnya pernah menyatakan bahawa inna bani hadza sayyid, sesungguhnya cucuku ini dia ialah penghulu, wa la'allallah an yusliha bihi, maka moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan dengan Sayyidina Hasan tadi ni baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin, antara dua kumpulan yang amat besar dari kalangan orang Islam. Dan setengah daripada nasihat Sayyidina Hasan, dia berkata, kun fid dunya bi badanik wa fil akhirati bi qalbik, jadilah kamu dengan badan kamu di dunia dan jadikanlah hati kamu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan dia tadi dikurniakan dengan anak senamanya 15 orang lelaki dan 8 orang perempuan. Meriwayatkan daripada Nabi maksudnya diriwayatkan daripadanya hadis Nabi Muhammad sebanyak 13 hadis. Dan nyatakan dia tadi meninggal dunia diracun oleh isterinya sendiri yang bernama Ja'dah bintul Ash'af. Maksudnya isterinya tadi ditawarkan dengan duit daripada salah seorang pembesar pada zaman tersebut, dan pembesar tadi berjanji akan bernikah dengan perempuan tadi sekiranya dia tadi berjaya membunuh suaminya iaitu Sayyidina Hasan. Jadi dia memberikan lebih kurang 100,000 dirham. Lalu perempuan tadi pun melakukannya. Jadi setelah diracun suaminya tadi, maka Sayyidina Hasan pun sakit selama 40 hari dan meninggal dunia pada tahun 50 Hijrah atas riwayat yang disetujui oleh ramai ulama.
Dan apabila Sayyidina Hasan tadi hampir meninggal dunia, maka saudaranya itu Sayyidina Husain masuk menziarahinya dan berkata, "Wahai saudaraku, siapakah yang nak kita bertanggungjawabkan atas kematianmu ini? Masa kami akan tangkap ni dan akan kisas ni." Maka berkatalah Sayyidina Hasan, "Sekiranya orang yang meracuniku ialah orang yang daku sangka, maka Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan membalasnya. Allah Maha Berkuasa untuk menurunkan siksaan dan azabnya. Tapi sekiranya orang tersebut bukan orang yang sebenarnya, maksudnya aku salah sangka, maka aku tak suka seseorang yang tidak bersalah dibunuh kerana aku." Jadi itu maksudnya Sayyidina Al-Hasan melepaskan sesiapa. Dia mengetahui dan dia melepaskan siapa yang menyebabkan kematiannya. Dan berkatalah Sayyidina Hasan kepada Sayyidina Husain, dia kata, "Sesungguhnya daku telah menghantar utusan kepada Sayyidatina Aisyah alaihissalam agar aku memohon agar aku tadi dikebumikan di rumahnya bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Aisyah bersetuju." Jadi dia kata, sekiranya aku meninggal dunia, dia kata kepada adiknya Sayyidina Husain, "Tolonglah minta permintaan tersebut daripada Sayyidina Aisyah. Sekiranya dirinya redha, maka kebumikanlah daku di dalam rumahnya. Tetapi aku tidak akan..." Kemudian adiknya berkata, cuma dia kata, "Aku menyangka bahawa pemerintah di zaman tersebut akan menghalang perkara tersebut." Maksudnya dia kata, pemerintah akan menghalang kamu, wahai adikku. Mereka tak akan membenarkan daku dikebumikan di rumah Sayyidina Aisyah. Jadi dia kata, sekiranya mereka tadi menghalang, maka kamu jangan lawanlah ataupun jangan berperang dengan mereka. Kamu kebumikanlah daku di perkuburan Al-Baqi'. Sesungguhnya daku mempunyai contoh ikutan dan tauladan. Maksudnya ramai sahabat-sahabat Nabi dan isteri-isteri Nabi dikebumikan di situ. Jadi apabila meninggal Sayyidina Al-Hasan, datanglah Sayyidina Husain kepada Sayyidina Aisyah memohon agar dikebumikan di rumahnya. Maka Sayyidina Aisyah pun mengizinkan. Maka apabila khalifah pemerintah pada zaman tersebut mengetahui, lalu dia tadi bersumpah, dia kata, "Aku tidak akan membenarkan Sayyidina Hasan tadi dikebumikan di rumah Sayyidina Aisyah." Maka perkataan tersebut sampai kepada Sayyidina Al-Husain. Maka Sayyidina Husain bersama-sama dengan orang pengikut-pengikutnya terus memakai baju besi, ingin berperang dan ingin mengangkat senjata. Maka begitu juga pihak pemerintah dia lah. Maka sampailah perkara tersebut kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka serta-merta dia pergi kepada Sayyidina Husain dan dia berkata, "Aku memohon dengan nama Allah, tidakkah saudara kamu telah berkata kepada kamu apa yang telah dipesankan? Maknanya sekiranya ada halangan, maka jangan sekali-kali kita berperang menumpahkan darah." Maka sentiasalah Sayyidina Abu Hurairah memujuk Sayyidina Husain sehinggalah dia tadi redha agar dikebumikan saudaranya Sayyidina Hasan di Al-Baqi' berdekatan dengan ibunya. Dan setengah daripada keramat Sayyidina Hasan dinyatakan dalam kitab ni bahawa sesungguhnya ada manusia yang setelah kewafatan Sayyidina Hasan tadi, ada manusia yang dengki, hasad dengki, membuang najis di atas kuburnya. Maka serta-merta orang tersebut ditimpa dengan penyakit gila dan menjerit seperti anjing, sehinggalah dia tadi mati. Dan apabila mati, didengari daripada kubur ni, dia tadi mengeluarkan bunyi seperti bunyi anjing. Waliyahzubillah. Tadi itu riwayat hidup perawi, iaitu Sayyidina Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma.